Assalamualaikum dan salam makmur Johor. Baiklah, kembali semula bersama dalam Saujana Talk 2022 bersama dengan saya moderator Zarin yang ditugaskan pada hari ini. Dan untuk hari ini kita bersama dengan seorang kata orang tu pengurus besar dari Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd, iaitu PUJB, satu nama yang tidak asing lagi yang banyak membantu usahawan untuk berjaya, iaitu bersama dengan yang berbahagia Tuan Muhammad Radif bin Haji Kostin. Selamat datang diucapkan kepada Tuan Ya, selamat datang. Pasti kita rancakkan lagi perjalanan untuk Saujana Talk 2022 pada hari ini, dan pasti kepada para penonton, terima kasih masih lagi setia untuk menyaksikan bagi soalan-soalan berikutnya berkenaan dengan apa yang diberikan oleh pihak Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd, iaitu PUJB. Baik Tuan, mungkin ramai yang dah tahu PUJB itu sendiri, mungkin Tuan boleh beritahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan PUJB ini. Silakan Tuan. Okey, pertamanya terima kasih Institut Dato' On kerana menjemput kami bersama-sama dalam program pada hari ini. Baik, sebenarnya PUJB ini adalah sebuah anak syarikat dari Kumpulan Pemodalan Darul Takzim, di mana kami telah pun dilantik oleh Kerajaan Negeri Johor sebagai syarikat yang menyediakan program-program keusahawanan bagi memperkasakan dan meningkatkan keupayaan IKS di negeri Johor lah khususnya. Ya saya. Okey, kalau kita lihat yang mana PUJB juga telah melaksanakan pelbagai program pembangunan usahawan seperti latihan, bantuan, geran, padanan perniagaan dan macam-macam lagi Tuan. Okey, kalau kita lihat sendiri, apakah fungsi ataupun peranan PUJB itu sendiri dalam merancangkan lagi pembangunan ekonomi dan masyarakat pada masa ini? Silakan Tuan. Baik, sasaran kami di PUJB adalah PKS ataupun perusahaan kecil sederhana yang berlandaskan sejajar dengan definisi di peringkat kebangsaan lah. Di mana kita mensasarkan peniaga-peniaga dari peringkat mikro, kecil dan sederhana. So jadi fungsi kami ini adalah sebagai pusat rujukan kepada usahawan dan juga kami ini agensi yang dipertanggungjawabkan bagi melaksanakan program-program keusahawanan dengan target kita, fokus kita adalah pada IKS yang sejajar dengan definisi di peringkat kebangsaan ni tadi. Faham. Okey, kita dah tahu tentang fungsi peranan PUJB itu sendiri. Okey Tuan, bagi tahun 2022 ni, ini antara yang dinanti-nantikan oleh golongan belia bagi mereka usahawan sedia ada yang nak tambah lagi pendapatan, macam mana dapatkan khidmat bimbingan, sokongan dan sebagainya. Bagi tahun ini pula, apakah bentuk insentif ataupun geran yang disediakan oleh pihak PUJB sendiri untuk dipohon oleh mereka yang berada di luar sana? Baik, bagi tahun 2022 sebenarnya kami telah merancang bagi mengadakan lebih kurang 9 program keusahawanan. Dan antara yang telah pun sebenarnya kami iklankan adalah antaranya adalah geran PKS Makmur Johor 2022 ataupun dulu kita kenali dia sebagai geran orang lokal. Dan juga kita juga turut memperkenalkan satu geran berbentuk pemasaran, iaitu kita panggil Jelajah Usahawan Johor. Dan juga bagi pengusaha-pengusaha pertubuhan, persatuan dan koperasi, kita berikan geran, kita tawarkan geran yang kita panggil Program Pembangunan Ekonomi Setempat. Ini antara geran-geran yang setelah pun kami iklankan seawal tahun yang lepas lah. Dan kami sepanjang tahun ini akan ada lagi program-program ataupun geran-geran yang akan kami tawarkan, insyaAllah. Saya pasti ianya terlaksana dengan jayanya Tuan. InsyaAllah. Okey, kalau ditanya sejauh ini berapa ramai peserta yang telah pun menikmati kemudahan yang disediakan, dan siapakah di antara yang telah pun berjaya yang mana dibantu oleh pihak PUJB sendiri Tuan? Baik, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, sebenarnya banyak usahawan yang telah menerima manfaat daripada geran-geran kami ataupun bantuan-bantuan yang kami berikan, sebab sejak daripada 2016 lagi. So sehingga kini saya rasa hampir 70,000 usahawan yang telah menerima manfaat.
walau bagaimanapun di PUJB kami telah pun membangunkan satu sistem yang kita panggil sistem padu ataupun pusat data usahawan, di mana kami sedang mengumpulkan data-data berkaitan dengan usahawan ni, dan sehingga ke hari ini seramai 9,234 usahawan yang telah berdaftar di dalam rekod kami, dan kami memang mengalu-alukan lah lebih ramai lagi usahawan yang ada syarikat dan sebagainya ni, yang ada SSM berdaftar dengan SSM dan sebagainya untuk berdaftar dalam sistem padu kami. Dan antara usahawan yang kami baru-baru ni kami ada buat anugerah keusahawanan Johor. Jadi antara yang menerima anugerah lah di peringkat negeri Johor bagi tahun 2020, antaranya Glorious Gadget Malaysia Sdn Bhd, Hasnuri Sdn Bhd, Biopro Cosmeceutical Sdn Bhd, Zayawani, Azhar, Balkis Frozen dan bermacam-macam, dan ramai lagi lah sebenarnya mengikut kategori masing-masing. Ini mereka ni terima pengiktirafan menerusi anugerah Keusahawanan Johor 2020 ataupun AKJ 2020 tuan. Okey, kalau tadi kita dah lihat sendiri yang mana diterangkan oleh pengurus besar dari PUJB Johor Bahru ini, iaitu Encik ataupun Tuan Muhammad Radif bin Haji Kosnin, yang mana menerusi jumlah yang disediakan pula untuk insentif ataupun grant pada kali ini tuan. Okey, untuk makluman Puan Zairin, setiap tahun kita menerima 6 juta ringgit daripada kerajaan negeri lah diperuntukkan kepada kami untuk kita bagaikan dalam bentuk program-program dan bantuan. Jadi untuk macam tadi yang saya sebutkan tadi, Geran PKS Makmur Johor tu, kita menyediakan bantuan sebanyak RM5,000 dalam bentuk peralatan kepada penerima-penerima yang layak. Jadi kita anggarkan untuk tahun ini seramai 560 usahawan yang bakal menerima bantuan ini. Manakala bagi jelajah usahawan Johor, manfaatnya akan diterima oleh 60 usahawan insya-Allah dengan bantuan sebanyak lebih kurang RM4,000 hingga RM5,000. Sebab jelajah usahawan Johor ni kita akan buatkan video untuk produk usahawan-usahawan tu, so kita akan letakkan dia di saluran-saluran media sosial kita lah, seperti di YouTube dan sebagainya. Dan bagi pembangunan ekonomi setempat, bantuan seramai lebih kurang 53 orang dengan jumlah sebanyak RM15,000. Okey, jelas sekali lah dengan jumlah yang disediakan oleh pihak PUJB ini. Okey tuan, apakah kelayakan ataupun syarat yang perlu pada pemohon untuk memohon kemudahan yang telah pun disediakan? Okey, syarat-syarat ni dia bergantung pada jenis bantuan yang kita tawarkan, tetapi secara asas je ada beberapa syarat asas lah yang tak ketat sangat pun. Antaranya syarikat-syarikat usahawan-usahawan ni mestilah mendaftarkan syarikatnya di bawah SSM, dan pendaftaran tu masih aktif. Keduanya, syarikat mestilah beroperasi dalam negeri Johor lah. Seterusnya, kalau ikut had umur antara 18 hingga 65 tahun. Selebihnya, sesuatu pengoperasian tu dia berada dalam premis yang telah ditetapkan. Kalau contoh dia buat bengkel makanan, dia ada satu kawasan khas untuk dia buat beroperasi dan sebagainya macam tu. Okey, jelas sangat untuk soalan ini tuan. Untuk kelayakan ataupun syarat yang perlu dititikberatkan kepada pemohon. Okey tuan, bagaimana cara untuk memohon bantuan ataupun grant ini? Baik, kalau sebelum adanya wujudnya sistem padu tu tadi saya cakap kan, kami iklankan di semua media-media sosial yang kami ada lah, sama ada di FB, di IG, Twitter dan sebagainya. Tetapi baru ni macam seperti yang saya sebutkan tadi, kita telah pun bangun satu sistem dan boleh semak kami di portal www.pujb.my. So segala iklan, maklumat berkaitan dengan geran, bantuan dan sebagainya akan kami paparkan di semua platform-platform yang kami ada ni lah. So usahawan kena sering follow kita dan pastikan jangan ketinggalan. Betul. Jadi kepada para penonton, jangan lupa untuk anda yang mana boleh layari laman sesawang PUJB di www.pujb.my untuk anda lihat sendiri apakah peluang yang diberikan oleh pihak
PUJB sendiri. Okey tuan, bila tarikh permohonan bantuan ini dibuka dan mungkin ada tarikh tutup, kadang-kadang ada agensi yang mana dibuka sepanjang masa, tarikh tutup. Jadi macam mana pula dengan pihak PUJB sendiri? Kami di PUJB akan membuka sesuatu permohonan tu dalam tempoh-tempoh tertentu lah. Dan kita lakukan secara berfasa sepanjang tahun. Contohnya macam saya sebut tadi lah, dari awal tahun tu kita dah pun iklankan 3 tadi jenis bantuan tadi tu pada 31 Januari 2022 dan telah pun ditutup pada bulan Februari. Tetapi akan ada program-program, saya cakap tadi ada 9 program dan mungkin 9-10 program tu kita akan selepas satu tu kita akan buat satu seterusnya, macam itulah. Mungkin ada juga yang kecewa sebab tarikh tutup dah berakhir kan. Tapi tak apa sebab ada peluang lagi. InsyaAllah. Jangan putus doa, jangan putus harapan, insyaAllah akan dibantu oleh pihak PUJB. Okey tuan, berapa lama permohonan ini diproses dan bila keputusan dapat diketahui ini sebenarnya? Okey, satu-satu permohonan ni selalunya bila kita buka tu memang banyak lah. Macam tadi saya sebutkan pelan PKS Makmur tu kita dalam lebih kurang 560 orang yang bakal menerima. Ditapis tuan So selalunya permohonan yang kita terima tu sampai 2-3 ribu, ada mencecah 4,000 permohonan. Jadi proses tapis dan sebagainya tu memang agak makan masa lah. So untuk satu-satu permohonan tu kita boleh katakan 2 hingga 3 bulan lah tempoh untuk kita proses. Jadi kepada mereka-mereka yang tidak menerima jawapan selepas daripada 3 bulan tu boleh dianggap tidak berjaya lah permohonan. Tidak berjaya lah. Cuba lagi. Cuba lagi. Mudah-mudahan kata orang tak ada rezeki ni, mungkin rezeki seterusnya kan. Okey, sekiranya permohonan tak memenuhi sepenuhnya syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak PUJB, adakah ada ruang ke untuk syarat-syarat minima ke boleh dipertimbangkan semula tuan? Baik, kita tengok kategori mengapa satu-satu permohonan tu tak dapat dipertimbangkan. Kalau kategorinya mungkin dokumen yang dihantar tidak lengkap ataupun tidak cukup. Biasanya permohonan macam ini kita akan bagi peluang untuk mereka buat submission kalau ada. Mana yang memang syarat-syaratnya memang tak dapat lagi, memang tak mendapati seperti yang kita mahukan. Contohnya pemohon berniaga di luar negeri Johor. So untuk yang macam ni memang kita tak dapat nak pertimbangkan lah. Baik, jelas Okey tuan, soalan berikutnya bersama dengan Sarjana Top 2022 ini, bagaimana pula dengan kaedah bantuan, insentif, grant ini yang mana akan disalurkan kepada pemohon? Baik, kebanyakan bantuan kita ni dalam bentuk peralatan dan barangan-barangan keperluan mereka untuk meneruskan perniagaan. So selalunya pertamanya apabila permohonan itu telah pun berjaya, so pihak kami akan buat menyerahkan surat kelulusan sama ada kita buat dalam satu majlis ataupun kita panggil mereka untuk datang ambil. Dan di dalam surat kelulusan tu ada sekali akuan setuju terima dan sebagainya lah. So penerima ni tadi perlu mengikutilah apa juga syarat-syarat selalu berinteraksi lah dengan pihak PUJB. Selepas daripada tu dan barulah kita akan buat penghantaran barang-barang seperti mana yang mereka telah pohon dalam borang permohonan. Baik tuan, adakah mereka ni yang pernah memohon mereka boleh mohon sekali lagi bantuan ataupun grant berkenaan daripada pihak PUJB? Okey, disebabkan setiap tahun kita punya peruntukan pun agak terhad. Jadi kami menghadkan mereka yang telah menerima dalam tempoh 2 tahun. 2 tahun. Jadi mereka ni tidak layak. Jadi selepas 2 tahun mereka layak untuk buat permohonan baru. Peluang lah. Tujuan kita supaya lebih ramai mereka yang belum pernah dapat tu menerima bantuan daripada kita lah macam tu. Saya rasa keadilan yang diberikan oleh pihak PUJB ni sangat baiklah. Okey tuan, soalan berikutnya, sekiranya pemohon pernah memohon kepada agensi lain, adakah mereka juga layak untuk mohon bantuan daripada pihak PUJB sendiri? Kita melihat jenis permohonan mereka tu. Kalau ada kaitan, contohlah di agensi lain pun bagi peralatan yang sama ataupun hampir serupa dan dia buat permohonan yang sama daripada kami. Jadi dalam tempoh 2 tahun tu kalau dia pernah dapat daripada agensi lain, dia memang kita tak dapat nak pertimbangkan lah. Tapi selepas 2 tahun kalau dia walaupun dia pernah dapat daripada agensi lain tu kita boleh pertimbangkan semula. Memang ada budi bicara lah daripada pihak PUJB. Kita memang nak bantu usahawan-usahawan kita lah. Betul, kata orang ialah dengan yang ramai usahawan ni kan dapat tahun ini nanti lepas tu yang ni pula kan. Okey.
Okey, adakah pihak PUJBC ini akan buat semakan ataupun penilaian terhadap peserta selepas bantuan diberikan, dan apakah bentuk tindakan yang akan dikenakan kepada pemohon, iaitu seandainya mereka ni gagal melaksanakan apa yang telah pun disyaratkan oleh pihak PUJB? Baik, selalunya kami akan ada sesi follow up lah. Walaupun secara kita tak dapat melaksanakan kepada semua penerima kita tu, sebab ramai kan. Jadi kita akan buat random lah secara rawak. Kita akan pergi ke lokasi penerima-penerima ni untuk kita buat susulan tinjauan lah. Tinjauan susulan macam mana hasil bantuan yang diterima tu dapat tak diorang manfaatkan atau meningkatkan at least kurang-kurangnya jualan mereka lah. Betul. Pada mereka yang mungkin tak gagal ataupun tak dapat nak laksanakan, sama ada kita kita tak adalah kenakan tindakan apa-apa, tapi saya tak langsung dia telah menghadkan bantuan kepada orang lain lah. Mungkinlah agaknya pada tahun-tahun hadapan pemohon-pemohonan seperti ini mungkin kita akan beri perhatian lah. Macam tu. Okey, baik, kita semakin hampir ke penghujung Saujana Talk 2022 ini bersama dengan pengurus besar dari PUJB. Okey tuan, jika peserta tu berminat dan nak ketahui lebih lanjut lagi, adakah macam mana kaedah permohonan yang boleh dibuat mempermudahkan urusan mereka mungkin jadi bakal usahawan ataupun usahawan sedia ada untuk berhubung dengan pegawai PUJB sendiri tuan? Baik, boleh hubungi kami ataupun ikuti kami di media-media sosial yang kami sediakan. Dekat situ ada saluran-saluran yang kita sediakan lah, seperti nombor telefon, nombor WhatsApp dan sebagainya. Dan boleh juga layari di www.pujb.my itu tadi. Dan di situ juga ada informasi-informasi macam mana pegawai-pegawai kami nak dihubungi. Baik, okey, cukup jelas. Apapun itu dia penerangan bersama dengan pengurus besar daripada Perbadanan Usahawan Johor yang Berhad PUJB bersama dengan yang berbahagia Tuan Muhammad Radif bin Haji Kostin, dan setakat ini saja bersama dengan pihak PUJB. Dan apa pun kami harapkan kepada bakal usahawan yang sedia ada sentiasa mengambil peluang yang disediakan ini, yang mana mantapkan lagi dengan menggunakan ekonomi sekarang. Kalau kita lihat di Malaysia ni tuan, sejak 2 tahun lalu banyak sektor yang terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi dengan adanya peluang dan ruang ini, jadi gunakanlah dengan sebaiknya. Untuk itu, jumpa lagi pada sesi Saujana Talk 2022. Dan saya Zarin, mewakili pihak produksi Institut Dato' On ataupun IDO, merakamkan ucapan terima kasih. Jumpa lagi. Projek tanaman cendawan tiram kelabu ini bermula daripada September 2020. Ia dikelolakan oleh Persatuan Cindemdaun Negeri Johor dengan tujuan untuk aktiviti bagi latihan kerjaya untuk pelatih-pelatih Cindemdaun. Kami bermula dengan 3,000 bongkar dan alhamdulillah sekarang secara purata hasil tuaian telah melebihi 1,000 kilogram dalam masa 3 bulan. Ia memberikan impak yang sangat positif terhadap pelatih-pelatih di mana hasil pembelajaran yang diterapkan seperti jagaan, tuaian, pembungkusan dan pemasaran mendapat maklum balas yang sangat positif oleh para ibu bapa, pelanggan serta komuniti setempat.
Saya Muhammad Fizal bin Osman, Ahli Jawatankuasa Persatuan Sindang Negeri Johor, selaku Ketua Projek Cendawan Tiram Kelabu, mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor melalui PUJB dengan bantuan yang diberikan agar dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti projek ini. Terima kasih Kerajaan Negeri Johor.